وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم بحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي عذا من كل سوء. اللهم فرج كربنا، اللهم فرج كربنا، اللهم فرج كربنا كما وعدت. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Amin. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya kita manjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala maka dapat kita berhimpun bersama-sama kita menjalankan solat fardu maghrib secara berjamaah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala juga maka dapat kita bersama-sama pada malam ini untuk meneruskan sesi perkongsian ilmu kita. Pada malam ini kita meneruskan pengajian dalam kitab Hadis 40 Imam Suyuti rahimahullah ta'ala. Rahmati likasihi barisan gembira Masjid Siddiq, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan syiah yang dimuliakan para alim ulama, para asatizah, muslimin muslimat rahmati Allah. Kita berada pada hadis yang ke-23. Hadis yang ke-23 dalam kitab Hadis 40 Imam Suyuti rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan rahmati Allah, antara kitab yang dikira sebagai kitab yang peringkat permulaan ataupun asas yang mudah untuk kita mengenali hadis ataupun menghafal hadis, salah satunya kitab yang kita sedang kaji sekarang ini. Adapun kitab yang kita biasa dengar iaitu Hadis 40 Imam Nawawi rahimallahu taala, merupakan kitab hadis yang terkandung dalam hadisnya yang banyaknya panjang-panjang juga. Akan tetapi dalam kitab kita ini Hadis 40 Imam Suyuti rahimallahu taala, hadisnya pendek-pendek, mudah untuk kita hafal, mudah untuk kita ingat dan mudah insya-Allah untuk kita amal. Begitu juga antara kitab Hadis 40 yang mudah untuk kita tekuni, teladani, kita soroti ataupun teliti ataupun kita kaji adalah kitab Hadis 40 Imam Al-Hafiz Al-Munziri. Pun mudah juga, hadisnya cukup pendek-pendek. Manakala Imam Nawawi panjang juga hadisnya. Kalau kita tengok hadis yang kedua, hadis Jibril, dah panjang dah. Nah, dah mula panjang. Tapi dalam kitab kita ni tengok berapa helai je, berapa helai sahaja kitab ni. Tapi itulah kita ya. Kitab yang ringan ni tak boleh nak bawa, kitab berat lagi tak boleh nak bawa. Nah, itu kita nah. Ta'ala kulli hal tak ada masalah. Kerana apa? Siapa yang ada kitab alhamdulillah, siapa yang tak ada kitab mudah-mudahan mereka ambil istifadah apa yang kita belajar. Itu yang kita nak. Nah, Imam Syafi'i rahimallahu taala duduk dalam kelas, nah, tak menulis pun tapi ambil istifadah, betul. Itu yang kita nak. Sebab itu ramai daripada kita macam Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nak gurau je, nah, start tengok muka lain macam nak makan ustaz ni. Nah, baik insya-Allah. Hadis ke-23. Wa bi sanadi muttasil ila muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darain wa bi alayhi qala man su'ila an ilmin fakatamahu aljahu Allah bil jami' minan nar. Barang siapa ditanya tentang satu ilmu, iaitu tentang hukum agama, lalu ia menyembunyikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengekang atau menutup mulutnya dengan satu kekangan daripada api neraka. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini yang ke-23 ini menceritakan tentang ancaman menyembunyikan ilmu, khususnya kepada ilmu agama. Dan lebih lagi kata ulama, hadis ini menceritakan tentang kebenaran yang terkandung dalam ilmu yang kita sampaikan. Tuan-tuan rahmati Allah,
hadis ini banyak riwayat yang lain dan juga lafaz yang lain seperti mana yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik mengatakan apa? Anas bin Malik yaqul sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yawmal qiyamah bilijamin minan nar. Ini lafaz yang lain. Ada juga lafaz yang lain diriwayatkan daripada Abu Hurairah, man su'ila an ilmin ya'lamuhu, sesiapa yang ditanya ilmu yang diketahuinya. Ada tambahan perkataan ya'lamuhu, yang diketahuinya. Fakatamahu uljima yawmal qiyamah bilijamin min nar. Maka akan Allah Subhanahu wa taala disembunyikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan ikat mulut dia dengan tali yang dipanggil kekangan ini. Bilijamin ini apa? Kalau tuan-tuan naik kuda kan ada tali yang pegang mulut kuda, begitulah yang dipanggil lijam. Dipanggil lijam bahasa dia. Jadi sesiapa yang tahu ilmu agama, tapi tak semua orang zaman sekarang tahu tentang ilmu agama, ataupun seseorang ulama itu bukanlah yang faqih dalam ilmu agama. Ada sebahagian bidang dia arif, ada sebahagian bidang dia tidak alim. Sebab itu ada sebahagian kalau kita tengok umpamanya di selatan Thailand, apa beza ustaz dengan baba? Gelaran tuan-tuan tengok, ustaz dengan baba. Kalau kita tengok, tak ada benda biasa tu, ustaz, baba tak. Tapi kalau di Thailand itu, siapa-siapa yang ada gelaran ustaz, dia bukan alim dalam semua bidang. Siapa-siapa yang diberi gelaran baba, baba ini diiktiraf oleh majlis ulama sana. Siapa-siapa yang ada gelaran baba, maka dia itu alim dalam semua bidang. Itu dia beza di sana. Begitu juga kalau kita tengok di Indonesia, gelaran-gelaran yang pelbagai, umpamanya kiai, Pak Kiai ni alim lah dalam semua bidang. Pak Kiai, baba, di sana pun ada baba juga. Di sana pun ada buya juga. Buya di sana pun ada. Buya ni kira alim lah. Gus, Gus pun kira orang alim. Manakala ustaz ini, kebanyakan. Sebab apa di Indonesia ni ramai yang orang mengaji agama di Indonesia ni. Dan kehebatan masyarakat orang yang mengaji agama di Indonesia ni, mereka belajar sungguh-sungguh. Sebab itu kalau kita tengok berapa ramai keluar daripada Universiti Azhar, PhD berapa ramai daripada Universiti Azhar Indonesia saja berbanding dengan pelajar Malaysia. Belajar di Malaysia ni boleh hitung dengan jari siapa ambil PhD kat Azhar. Tapi Indonesia setahun kadang-kadang boleh keluar sampai 500-600 orang pelajar PhD daripada Indonesia Al-Azhar. Tuan-tuan, nak capai tahap PhD di Al-Azhar ni bukan senang. Kawan saya buat master di Al-Azhar, 400 rujukan dalam tesis dia mesti ada. 400 kitab sekurang-kurangnya. Kita kat Malaysia dia tak ada sampai macam tu lah. Ni orang agama, ni baru nama buat betul-betul kajian. Nak dapatkan alim betul-betul. Dan kalau kita tengok orang yang ramai yang datang daripada Universiti Azhar ni, orang iktiraf balik mana Azhar, Masya Allah, hebat. Ini kehebatan dari segi nama sahaja pun dah datang kehebatan. Allahu Rabbi. Sebab itu dalam bab dalam bab ilmu ini, tuan-tuan rahmati Allah, kata dalam hadis ini, kenapa ada kisah di sebaliknya seperti mana riwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ni kita dah belajar, dah ma'ruf dah. Abu Hurairah ni tuan-tuan, perawi hadis yang paling banyak sekali. Dia tidak lama bersama dengan Nabi SAW, tapi dia paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah dalam menjelaskan hadis yang kita sebutkan ini, dia membawa 2 ayat dalam surah Al-Baqarah, yang mana selalu imam kita baca, saya pun selalu baca ayat ni. Selepas ayat inna safa wal marwata min sya'irillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allah syakurun alim. Ayat selepas dia ni, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di bayyanahu lin-nas fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Ayat ni nak cerita tentang orang Yahudi dan Nasara. Kenapa orang Yahudi dengan Nasara, tuan-tuan rahmati Allah,
mereka menyembunyikan ilmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi dan Nasara yang berada di Madinah, terutama dalam ayat ini menceritakan bahawasanya apa dia? Bila mana ditanya orang Ansar, bertanya kepada orang Yahudi dan Nasara, kepada siapa pendeta-pendeta, rahib-rahib mereka, bagaimanakah seorang insan akhir zaman, seorang nabi yang akan keluar di Madinah ini, di kota kita ini, macam mana rupa dia, macam mana ciri dia? Maka rahib-rahib tadi tak nak jawab. Pendeta Yahudi, pendeta Nasara ni tak nak jawab. Maka dalam ayat tu kata apa? Ulaika yal'anuhumullah. Allah melaknat ke atas mereka. Allah laknat kepada mereka ni, orang Yahudi dan Nasara. Rahib-rahib ni kira orang yang berilmu di kalangan orang Yahudi dan Nasara lah. Tapi mereka dilaknat sebab apa? Menyembunyikan ilmu tentang kebenaran Nabi akhir zaman. Kemudian ayat selepas tu diterangkan apa? Illal ladzina tabu, melainkan mereka yang bertaubat, wa aslahu, dah betulkan balik, wa bayyanu, dia bagi terang balik semula. Fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Dalam ayat ni kata, siapa-siapa yang bertaubat daripada kalangan orang Yahudi dan Nasara, rahib-rahib tadi yang bertaubat, dan terangkan balik siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, macam mana ciri-ciri dia, maka Allah akan terima taubat mereka. Kerana Allah kata, wa ana tawwabur rahim. Allah ni maha pengampun, menerima taubat. Dan Allah sebut Ar-Rahim. Ar-Rahim. Tuan-tuan, secara umum kalau kita bicarakan kitab mana-mana, cuma kitab lama-lama kita akan bicara, mesti setiap muqaddimah penulis akan dimulakan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dibalikkan perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim? Ar-Rahim ini kata ulama diisbatkan kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di yaumul mahsyar, yaumul akhirah. Di hari akhirat nanti, Ar-Rahim, sifat kasih Allah ni di akhirat nanti. Kalau Ar-Rahman ni di dunia, tak kisah Allah nak bagi pada orang Islam ke bukan Islam, orang beriman ke orang tak beriman, Allah bagi kat dunia Ar-Rahman. Sebab itu kita lihat apa ramai orang bukan Islam kaya raya, kaya raya, hidup bahagia. Tapi kita tengok berapa ramai orang Islam pula keluar bersamamu, umpamanya. Kenapa jadi macam itu? Tak payah tanyalah, kerja Allah. Kerja Allah. Bukan kerja kita. Kerja kita apa? Liya'budullah, nak sembah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Bukan kerja kita tanya kenapa Allah bagi orang Melayu miskin, kenapa orang bagi orang Islam miskin, kenapa bagi orang Cina, orang India kaya, umpamanya. Tu kerja Allah, jangan tanya. Bukan kerja kita tanya kenapa Allah nak bagi. Kerja kita tambah amal ibadah kita, datangkan apa? Nak dapat syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat amal ibadah sebab apa? Nak tunjuk rasa syukur. Bukan kita nak dapat duit lebih, tapi nak dapat kesyukuran kepada Allah, nak tunjuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini asbab kenapa keluar hadis ni. Maka kata ulama, daripada hadis ini beberapa istifadah yang kita boleh ambil. Umpamanya, ini lupa hadis ni hadis sahih, hadis ni hadis sahih. Antaranya ilmunya manfaat yang ada pada seorang mukmin, sama ada ilmu agama atau keduniaan, perlulah disebarkan atau disampaikan untuk manfaat orang lain. Ni kata ulama, ilmu agama wajib. Apa yang wajib tu? Iaitu ilmu yang daruri. Daruri ni apa? Ilmu yang fardu ain. Maka yang fardu ain inilah yang wajib kita sampaikan terlebih dahulu. Apa ilmu fardu ain? Bukanlah setakat ibadah sahaja, akidah pun fardu ain. Dalam Islam hak yang daruri apa yang perlu kita tahu? Akidah. Perlu kita tahu ilmu akidah. Ibadah perlu kita tahu. Hawal syakhsiyah, muamalat, munakahat, jinayat. Ini ilmu-ilmu yang sebenarnya fardu ain pada kita. Kenapa? Kalau seorang tu dia beriman apa semua, tapi dia tak tahu kalau dia buat curi hukumnya salah. Ini berkaitan dengan jinayat. Muamalat. Beli dekat vending machine, kalau mengikut mazhab Syafi'i perlu lafaz.
Betul. Kita beli kat vending machine tu, masuk duit, dapat air, cincau umpama Yos. Pak Kodi tak keluar cincau lagi lah. Nah, beli keluar. Saja aku beli, beli messenger aku jual, tak pernah lagi lah. Tu mazhab Syafi'i kena sebut lafaz. Tapi kita ambil qaul yang jauh, qaul. Dalam mazhab kita ada satu qaul, tak payah pindah mazhab lagi. Dalam mazhab kita ada qaul tu. Qaul dalam mazhab kita yang qaul terpencil lah, yang jauh. Kata boleh tanpa ijab dan qabul sebutkan begitu. Nah, terkejut pula kita beli vending machine, aku terima jualan ni, sudah kata. Pengsan situ. Orang cek-cek bukan COVID ni. Risau dah. Tu kena sampaikan. Tu ilmu bab muamalah. Ni ramai daripada kita yang masih tidak tahu tentang peri pentingnya wasiat, hibah, takaful dan sebagainya. Perlu juga dijelaskan. Tu dalam bab muamalah. Dalam bab ibadah, ramai daripada kita masih tak lepas lagi sebenarnya. Kenapa saya kata tak lepas? Saya minta maaf lah. Tak ada. Saya baru semalam saya duduk Abang Nasar duduk tanya kenapa Ustaz suruh delete video. Ada ahli qariah kita hantar satu video dalam grup WhatsApp. Saya suruh delete video tu sebab apa? Mengganggu kefahaman masyarakat setempat. Video tu cerita pasal betul niat solat. Niat dah betul tuan-tuan. Niat dah betul nak ajar orang, suruh betulkan niat solat. Tapi yang tak betulnya apa? Isi kandungan dalam tu. Saya minta maaf lah kata. Dalam video tersebut ada pensyarah saya, guru saya sendiri. Kalau tuan-tuan tengok video tu durasi lebih kurang 5 minit, 6 minit. Dalam tu ada juga video tu mufti. Bukan mufti negeri kita, mufti negeri lain. Ustaz yang pertama guru saya, dan dalam video tu kata, siapa-siapa takbir lebih daripada 2 harakat tak sah salat. Tuan-tuan, pendapat mu'tamad dalam fiqh mazhab Syafi'i. Saya beritahu fiqh mu'tamad. Dalam mazhab Syafi'i, takbiratul ihram boleh sepanjang 7 alif. 7 alif. Ni pendapat mu'tamad. 7 alif ni maksud apa? 1 alif sama dengan 2 harakat. Bermaksudnya berapa harakat? 14 harakat boleh. Yang mana nak kena panjang tu? Allah tu yang kena panjang. Bukan itu salah. Ataupun mana lagi kena panjang? Salah. Yang kena panjang mana? Allah sampai 14 harakat boleh. Pendapat muktamad mazhab Syafi'i. Tapi kata Imam Nawawi afdalnya 2 harakat. Tapi dalam video kata apa? 2 harakat saja, lebih daripada tu tak sah takbiratul ihram. Ni ustaz yang pertama dalam tu. Dalam video tu kalau tuan-tuan tengok Saya bukan mencela dia, saya apa yang saya cakap ni tak mengurang pun, tak kurangkan ilmu dia. Sebab apa? Dia tu guru saya. Dalam video yang pertama, kalau buka video tu, guru yang orang pertama cakap tu guru saya, pensyarah saya. Saya kelas dengan dia, saya belajar dengan dia apa semua. Tapi itu cerita dia, ada cerita dia, sepanjang tu cerita dia. Yang kedua, seorang mufti. Ada 2 video mufti ni. Dia kata dalam mazhab, 4 mazhab tak ada pun kata lafaz niat ni sunat. Lafaz niat semua sunat. Dia kata 4 mazhab tak ada lafaz niat ni sunat ni. Tuan-tuan rahmati Allah, dalam mazhab kita lafaz niat sunat atau tidak? Sunat. Mana dalil? Tu. Nabi tak pernah ajar. Ni masalah ni. Nabi tak pernah ajar berniat. Tuan-tuan rahmati Allah, Nabi SAW bila mana nak melaksanakan haji, Nabi lafaz niat. Nabi bila nak mengerjakan haji, ini satu peristiwa. Sebab itu ulama kiaskan lafaz niat solat, puasa, zakat dan sebagainya berpandukan kepada peristiwa Nabi melafazkan niat pergi haji. Ni dia. Kalau nak sebut pasal kitab tuan-tuan, kitab yang paling mudah lah Dalam mazhab Syafi'i,
kitab antara kitab yang mudah mubtadi' untuk kita ni orang awam mau nak belajar, Safinatun Najah umpamanya. Pernah dengar kitab ni? Pernah dengar nama kitab ni, Safinatun Najah, Bahtera Penyelamat. Ini kitab basic fiqh ni kita kena belajar, Safinatun Najah. Apa lagi? Fathul Qarib. Pernah dengar kitab Fathul Qarib, Matan Abi Syuja'? Tak pernah juga. Apa lagi? Kitab Idaman Penuntut. Pernah dengar? Pernah dengar nah? Tak pernah juga. Apa payah juga nah. Matul al-Badrin pernah dengar? Allahu Rabbi. Tuan-tuan, ni kitab-kitab asas, kitab asas fiqh mazhab Syafi'i. Kita fiqh mahaji tu, fiqh mahaji yang kita belajar tu, yang kita belajar fiqh mahaji kat masjid, modul takmir pakai ngajar fiqh mahaji ni. Fiqh mahaji ni hanya dia bukan kitab utama tu dalam mazhab Syafi'i tu. Kitab fiqh mahaji ni bukan kitab utama. Walaupun ramai ambil pendapat kitab mahaji ni, fiqh mahaji sebagai pendapat tak, dia bukan kitab utama. Dia hanya kitab yang kecil-kecil lagi. Walaupun fiqh mahaji tu kalau kita tengok berapa jilid, terjemahan 5 jilid. Fiqh mahaji. Sebenarnya kita kena level, kita kena belajar kitab yang rendah-rendah tadi. Fathul Qarib, Syarah Matan Abi Syuja' ataupun Safinatun Najah. Ni yang paling mudah untuk kita belajar. Baru naik tingkat-tingkat, barulah kita boleh belajar sampai kitab apa? Naik sampai kitab apa nama? Fathul Mu'in. Naik kitab lagi, kitab apa nama? Imam Nawawi punya kitab, ambil Syarah Minhaj dan sebagainya. Kitab-kitab yang tinggi-tinggi ni, kalau kita tak lepas kitab yang kecil terus nak belajar tinggi, pening kepala. Ni sebab apa? Sebab siapa? Kenapa saya beritahu? Sebab ada mufti yang dalam video tersebut menyatakan apa? Tak ada niat. Nabi tak pernah ajar. Itu saya beritahu. Kenapa? Ni akan menyebabkan fahaman masyarakat salah. Sebab itu saya kata delete video tu. Sebab apa? Fahaman masyarakat dah tahu dah lafaz niat ni semua sunat. Siapa kat sini kata yang lafaz niat ni wajib? Ada? Tak ada. Semua dah tahu lafaz niat ni semua sunat. Yang wajib kat mana niatnya? Hati. Semua dah tahu kan? Tapi datang yang hak ni, dia bawa pendapat, dia kata Nabi tak pernah ajar. Minta maaf kata. Lepas tu dia kata dalam mazhab Syafi'i langsung tak ada mengatakan bahawa ni lafaz sunat ni. Minta maaf tuan-tuan, ni mufti ni duk cakap ni. Dia kata dalam kitab mazhab Syafi'i tak ada. Habis tu yang keluar ni, dalam kitab Imam Nawawi keluar, apa cerita? Ni mufti. Tu saya kata hatta mufti boleh terkhilaf. Kemudian datang lagi ustaz yang dibawa-bawanya, semua dipotong-potong video tu, dia mengatakan kita ni semua salah dah. Dan tuan, dalam mazhab Syafi'i, bukalah kitab mazhab Syafi'i, solat ni dalam tingkatan niat ada 3 jenis. Yang pertama, kalau solat fardu, dia mesti ada 3 komponen. Mesti ada qasad, ta'arud, ta'yin. Ni asas. Qasad apa dia? Sahaja aku tu. Ta'arud, nak sebut ni fardu ke sunat ni. Ta'yin, nak sembahyang apa? Zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak, subuh. Ni je. Perlu tak kita sebut sahaja aku sembahyang subuh 2 rakaat makmum tunai kerana Allah SWT, menghadap kiblat di Masjid As-Siddiq kerana Allah Ta'ala. Ada ulama ajar gitu? Tak ada. Yang ulama ajar apa? Sahaja aku sembahyang fardu subuh kerana Allah Ta'ala. Perlu tak sebut makmum? Tak perlu. Dah tentu kita duduk belakang imam tu, kira makmum. Sunat saja sebut makmum. Berapa rakaat? 2 rakaat subuh. Ada subuh 14 rakaat? Tak ada. Dah maklum. Dah tak payah. Itu je. Yang kita ini yang kita silap buat ni. Bukan silap mana, kita dah biasa buat, betul. Kita nak Allah, bila nak masukkan niat tu, sahaja aku sembahyang Allah. Itu tak lepas-lepas, itu jadi panjang tu kan. Sedangkan mudah tu mudah, betul kan. Jadi isu dia kat sini, niat tu kita, betul, niat tu memanglah di dalam hati, tapi lafaz tu sunat tak? Sunat. Dan sunat itu perlu tak lafaz dalam bahasa Arab? Ada ulama kata sunat ni, nak lafaz niat semayang ni mesti dalam bahasa Arab. Tak ada. Betul?
Jadi nak mudah macam mana kita orang Melayu, kita sebutlah saja aku sembahyang maghrib 3 rakaat kerana Allah Taala. Bila kita tu, kita ulama kata dia, ulama kata apa dalam kitab Kasyifatus Sajad, syarah Safinatun Najah, untuk apa kita sebut niat tu? Untuk mengelakkan was-was. Jadi kalau yang tak ada was-was, tak payah tak nak lafaz, betul isu dia. Kalau kita ni tak ada was-was, tak payah, terus ya Allahu Akbar. Tapi yang was-was ni ulama kata tak apalah, sunat lah niat, lafaz lah. Nah, yang isu dia jangan melarang orang melafazkan niat. Tu je isu dia. Jangan kata hoi Nabi tak pernah buat. Tu jangan gitu. Raikan mereka. Sebab apa? Kita tak tahu mereka ni ada was-was atau tidak. Ni satu. Niat yang kedua, tadi yang solat fardu. Kalau untuk solat sunat pula, sunat yang ada muaqqat, maknanya ada waktu. Kalau sunat yang ada waktu, maka kena ada qasad sahaja aku. Kemudian ada ta'yin, sunat apa yang kita nak buat. Contoh sembahyang sunat duha, kan ada waktu dia. Sembahyang sunat Aidul Fitri, Aidul Adha, kena nyatakan. Tiba-tiba kita nak sembahyang sunat Aidul Adha, tak nyata dalam hati, saja aku solat ikut imam. Dah sah tak? Tak sah lah. Pasal apa? Kita sembahyang sunat Aidul Adha, Aidul Fitri. Tapi ada kategori yang ketiga, solat sunat yang mana tak perlu pun kita nak letakkan ta'arud dengan ta'yin. Apa dia? Qasad sahaja aku solat sunat mutlak. Ni bila-bila masa je selain waktu haram kita nak buat, tak kisah. Solat sunat hajat tuan-tuan dikira sebagai solat sunat mutlak. Solat sunat hajat, hak yang kita buat, contohnya kita ni tengah kita saban minggu, tiap-tiap Jumaat lepas main Jumaat kita sembahyang sunat hajat. Itu dipanggil solat sunat mutlak. Sunat hajat ni dia tak ada waktu, bila-bila kita nak buat boleh, kecuali waktu haram sahaja. Waktu haram solat kita tak boleh buat selain sunat hajat. Boleh tak sembahyang sunat hajat kita nak buat lepas sembahyang asar? Tak boleh sebab dia haram. Sunat mutlak ni bila-bila kecuali waktu haram. Jadi bila nak niat sunat hajat, boleh tak payah nak sebut saja aku sembahyang sunat hajat 2 rakaat makmum kerana tak payah. Saja aku solat dah kerana Allah Taala 2 rakaat dah, cukup. Ini panggil solat sunat mutlak. Dia ada 3 tingkatan. Tu kena tahu. Tu contoh dia. Ni contoh. Sama juga orang duk tanya, salah satu ilmu, mungkin ilmu yang baru kita dengar, bila luputnya waktu untuk solat sunat wuduk? Bila luputnya waktu untuk kita solat sunat wuduk? Antara sunat yang paling bagus untuk kita laksanakan adalah solat sunat wuduk. Sebab apa? Siapa yang buat solat sunat wuduk ni? Contohnya Bilal bin Rabah. Sentiasa didengar dia punya tapak kaki dia. Kenapa? Sebab dia selalu buat solat sunat wuduk. Nabi kata, Nabi dengar dekat syurga tapak kaki Sayyidina Bilal. Kenapa? Dia selalu sembahyang sunat wuduk. Waktu luput solat sunat wuduk bila? Kalau lepas sembahyang isyak pun wuduk tuan-tuan masih tak kering, tak kering lagi wuduk. Lepas sembahyang isyak pun tak kering lagi wuduk, tuan-tuan boleh buat sembahyang sunat wuduk tak? Boleh. Solat sunat wuduk ni, tempoh luput solat sunat wuduk bila air wuduk kita dah kering. Bukan batal, air wuduk kita dah kering. Maknanya dalam tempoh kata tak kering lagi, ada lagi kesan-kesan dekat kita punya ni bulu mata apa semua, boleh solat sunat wuduk, tak ada masalah. Tapi jarang daripada kita nak buat. Sebab itu kalau kita belajar dalam Syama'il, tuan-tuan yang mati Allah, saya dah sebut kita dah masuk bab ibadah kan, masih dalam pembincangan bab ibadah dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Nabi bangun sembahyang qiyamul lail, solat 2 rakaat Nabi pertama kali buat apa? Solat apa? Solat sunat wuduk. Kita sebut Nabi paling banyak berqiyamul lail ataupun bangun malam mengerjakan solat tahajud 13 rakaat. 13 rakaat yang 2 daripadanya solat sunat wuduk. Nanti dalam bab Syama'il kita jelaskan lagi bab ibadah tu. Itu peri pentingnya bila kita ada ilmu, kalau orang tanya kena jawab, tapi jawab dalam keadaan yang benar.
Bukanlah menghentam dia terus jawab ni terus kata ni tak ada ni. Batal kalau lebih daripada dua harakat. Sebab itu paling penting kita belajar asas hukum tadi dalam bab ibadah. Kalau contohnya dalam bab takbiratul ihram, ada syarat-syarat dia. Dalam bab Fatihah ada syarat-syarat sah Fatihah. Kita belajar dah. Saya selalu sebut ini masa kita belajar tajwid dulu kan. Bila kita belajar tajwid, kita tentu dah syarat sah Fatihah berapa, syarat sah takbiratul ihram berapa, dah sebut dah. Syarat sah salam pun kita ada sebut berapa. Ini kombinasi daripada ilmu. Kemudian kata ulama, ilmu yang bermanfaat ini, ilmu yang kita tak nak sembunyi ini sebab apa? Bersesuaian dengan hadis Nabi SAW, ballighu anni walau ayah atau kama qala. Sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Sesuai dengan hadis Nabi SAW. Maka ada ilmu yang kita boleh sampaikan, kita sampaikan. Tapi ilmu yang mana? Yang tadi balik pada semula lah, ilmu agama ataupun ilmu yang boleh memberi manfaat dari segi sudut kebaikan. Boleh tak kita ajar orang ni macam mana nak bagi buat ayat pengasih, ubat pengasih, minyak senyonyo, macam mana nak buat? Boleh tak kita ajar? Kita tahu. Boleh tak kita ajar? Tak boleh lah. Pasal apa? Dia akan mendatangkan mudarat pada orang lain. Tapi kalau orang minta contohnya, Ustaz Azmi boleh tak tolong ajar macam mana nak nikah kat Thailand? Contoh macam mana Ustaz Azmi boleh tak? Contoh nak nikah juga ni, tapi nak nikah kat Siam, boleh tak? Tu kalau kena bincang lain tu. Tu kena tanya Ustaz Alim tu dalam kelas fiqh munakahat tu. Sebab apa? Dalam muzakarah keluarga Islam dia ada syarat-syarat yang menjadikan nikah di sempadan ataupun nikah di Siam tu sah. Ada syarat-syarat dalam muzakarah dalam edaman keluarga Islam. Ada dalam muzakarah tu. Tuan-tuan boleh buka dalam JAKIM muzakarah tu. Dia ada tulis keputusan tu. Mana yang boleh mengatakan nikah di Siam tu sah. Sebab apa? Ada nikah yang dia kata Siam tapi rupanya tak masuk Siam lagi. Dan orang yang menikah tu pula qadinya nikah tu bukannya qadi yang sah dilantik oleh kerajaan atau pemerintah. Payah. Tu ada satu hal tu kena tahu. Jadi ilmu yang kena bagi ilmu yang manfaat, ilmu yang boleh walaupun sedikit. Walaupun sedikit kan. Contoh. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah kata apa? Allah naikkan darjat bagi mereka orang yang berilmu. Wa utul ilma darajah. Allah kata naik darjat dia. Tuan-tuan tengoklah, bukan setakat ilmu agama je, ilmu mana-mana pun Allah naikkan pangkat mereka. Contohnya mereka jadi pensyarah ke apa kan, bila masuk universiti student-student kata doktor, lecturer kan, kita panggil doktor, profesor, dia naik pangkat dia walaupun dia bukan ngajar agama, betul? Apatah lagi orang yang dalam bidang agama, ustaz, orang panggil naik pangkat. Tapi bukan, janganlah ustaz ni belagaknya, aku ustaz belagaknya, payah juga, habislah. Ini belajar agama tinggi tapi tak ada apa. Seperti mana dalam tu man lam tasawwafa, ada dia punya ni kata-kata hukama. Jadi kalau kita dah belajar fiqh tapi kalau kita tidak masuk dengan tasawuf, yang tazkiyatun nafs, maka jadi apa, zindik kita. Tapi kalau kita masuk tasawuf tapi kita tidak ada, kita jadi fasik, maka kena gabung dua-dua. Mesti ada tazkiyatun nafs dalam ilmu. Sebab itu Nabi SAW bila diturunkan apa, utu ilm hikmah, dalam ayat Al-Quran kata setiap mesti ada hikmah. Lepas tu mesti ada wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Allah bagi tahu wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Ada perkataan tazkiyah, ada perkataan hikmah, ilmu. Mesti ada dalam setiap orang yang berilmu. Baru dia boleh bagi kesan pada masyarakat. Baik. Kemudian disebutkan juga satu hadis yang masyhur yang selalu kita dengar daripada Abu Hurairah, mengatakan apa, anna Rasulullah SAW idza matal insan. Selalu kita dengar bila mati anak Adam lah. Selalu hadis kita dengar bila mati anak Adam. Tapi lafaz yang sebenarnya idza matal insan.
bukan anak Adam nah. Lafaz yang sebenar idza matal insan, bukan idza mata ibn Adam. Nah, lafaz yang sebenar idza matal insan. In qata'a amalu illa min thalathah, min sadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu. Ni. Bila mati seorang manusia itu tidak terputus tiga perkara ini. Apa dia? Sedekah jariah. Kemudian apa? Ilmu yang bermanfaat. Tuan-tuan, apa yang kita sampaikan pada malam ini, tuan-tuan ingat saya sampaikan. Tuan-tuan ingat, tuan-tuan sampai pada ahli keluarga masing-masing. Dan keluarga mengamalkan tu pula. Dan ahli keluarga kita sampaikan pada orang lain pula benda yang manfaat. Manfaat tak ilmu kita pada malam ni? InsyaAllah kalau ada rezeki, manfaat keberkatannya. Sampai, jadi dia panjang. Dia panjang. Sebab itu penting kalau kita dalam berilmu ini kita sampaikan. Kalau kita ambil yang kebaikan, maka apa yang kita sampai semua kebaikan. Tapi kalau kita sampai ilmu yang buruk, semua jadi buruk kita sampaikan. Allahu Akbar. Tolong perhati. Kemudian dalam hadis ini juga Imam Syekh Ahmad Syakir rahimallahu taala menyebutkan bahawasanya ini merupakan peringatan yang keras bagi orang yang menyentuh apa sahaja yang diturunkan kepada Rasul. Sama ada berupa ajaran dan petunjuk manfaat bagi hati kepada hamba-hambanya. Nak tunjuk bahawanya Allah bagi ancaman kepada mereka yang ada ilmu tapi diamkan. Tapi bagaimana pula dengan sebahagian ulama-ulama yang kita bersifat tawakuf. Tawakuf ni apa tuan-tuan? Bila orang tanya satu fatwa, mereka tunggu sekejap, tak nak keluarkan fatwa. Seperti mana kisah Imam Malik rahimahullahu ta'ala, yang ramai orang tanya masalah pada dia. Disebutkan dalam riwayat kata apa, 48 masalah, tapi Imam Malik jawab sikit sahaja daripada tu. Kenapa? Sebab bukan daripada ilmu, ataupun dia tak jumpa kajian keluar dia. Jadi kalau kita nak sampai ke satu ilmu, pastikan ilmu tu ada dulu pada kita. Kalau tak ada, jangan dibuat-buat. Tak ada yang dibuat-buat ni lah yang akan dapat dallu. Dia sesat, dia menyesatkan orang. Tu kita lah. Kalau tuan-tuan dengar khutbah bila dah ulama pewaris Nabi, baru ni kot dengan khutbah. Itulah kisah dia. Allah angkat kat dunia ni, Allah cabut Allah angkat ulama-ulama, habis hilang ilmu. Kemudian lahirlah ulama yang akhir zaman apa dah? Dallu. Sesat dan menyesatkan. Kalau orang tanya sesuatu ilmu yang kita tak ada, cakap tak ada, tak tahu. Tak ada, tak mengurangkan pun kita punya ilmu. Tak akan mengurangkan maruah kita. Tapi kalau kita ada ilmu tu, sampaikan. Tapi sampaikan ilmu yang betul. Sampaikan ilmu yang benar. Bukannya mengelirukan masyarakat. Sebab itu saya selalu pesan, kalaulah kita dapat WhatsApp daripada grup mana-mana, Facebook dan sebagainya, tabayyun terlebih dahulu. Pastikan sumbernya betul. Kita gairah untuk berdakwah, tapi kaedahnya, isinya tersilap kadang-kadang. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini mendapatkan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini dapat kita amal dan sampaikan pada orang lain insya-Allah. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah Rahman Rahim, pelihara saudara kami, ibu bapa kami, ahli keluarga kami, jiran-jiran kami, seluruh kaum muslimin dan muslimat, sahabat dan masih dalam meninggal dunia. Ya Allah, ya Allah, Razzaq, ya Fattah, ya Alim, berkatilah apa yang kami dengar pada malam ini supaya dapat kami amalkan dan sampai kepada orang lain. Ya Allah, ya Allah Rahman Rahim, dan keberkatan majlis pada malam ini, ya Allah, kepermudahkanlah segala kesulitan dan kesukaran kami. Ya Allah, ya Allah Rahman Rahim, dan keberkatan majlis pada malam ini, ya Allah, Kau bantulah kami, angkatlah wabak COVID-19 pada bumi ini. Ya Allah, bantulah kami, ya Allah, bagi mereka yang telah terkena penyakit ini, Kau sembuhkan dan memudahkan usaha mereka. Bagi mereka yang belum terkena ni, Allah, Kau jauhkan, ya Allah. Bantulah kami dengan wabak ini supaya dekat kepadamu lagi, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tangguh kafaratul majlis juga suratul Nasr. Subhanallah wa bihamdihi mustafiq wa tabil muslimin. Subhanallah wa wassabi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.